Tiba waktu saat dihitung, maka pulanglah si buah hati. Ibu dirindu pelengkap jantung, di kota Mekah bertemu nanti. Penat menghilang, letih tiada, gunung dan ganang disusur erat. Luluhnya hati, pilu rasanya, melawat pusara ayahanda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi adik-adik kita dalam rancangan Kafadi Hijrah, semudah belajar kafah di hadapan TV. Apa khabar adik-adik di rumah? Sihat ke? Alhamdulillah, ramai yang cakap sihat, bagus. Ustaz doakan adik-adik sekeluarga sihat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Okeylah adik-adik. Masih lagi kenal dengan Ustaz? Alhamdulillah. Kenal tak dengan Ustaz lagi? Alhamdulillah, betul. Ramai yang masih lagi kenal dengan Ustaz. Macam biasa, Ustaz Sawari dalam saluran Kafah TV Al-Hijrah akan mengajar sirah tahun 2. Okeylah adik-adik, untuk kali ini kita akan belajar tentang topik seterusnya di bawah tajuk peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah adik-adik. Jadi, untuk memberkati lagi kelas kita pada hari ini, apa yang perlu kita buat? Ya, betul. Macam biasa, baca doa. Okey, jom sama-sama kita menadahkan tangan untuk membaca bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah adik-adik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, ingat tak pelajaran kita pada episod yang lalu? Ya, bagus. Episod yang lalu kita telah belajar tentang peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah topik-topik dia? Adik-adik boleh tengok kat depan ni. Ustaz akan tunjuk. Okey, tengok. Ingat lagi tak yang pertama pada hari itu? Ya, betul. Penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kedua, siapakah Halimatus Sa'diyah. Okey, itulah untuk pelajaran kita yang lepas. Okey, untuk hari ini Ustaz akan sambung cerita dengan, ingat lagi tak, last kali hujung cerita kita pada episod yang lalu, Nabi SAW berada di mana? Ya, betul. Berada di perkampungan Bani Sa'ad. Jadinya, tibalah masanya Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Jadi, sebelum itu, Ustaz nak tanya adik beberapa soalan. Yang pertamanya, adik-adik tahu tak apakah itu anak yatim? Dan yang kedua, apakah itu anak yatim piatu? Anak yatim bermaksud seseorang yang belum balik, yang kematian sama ada ayah ataupun ibu mereka salah seorang, maka dikira anak yatim. Apakah pula anak yatim piatu? Anak yatim piatu ialah seseorang yang belum balik, yang kematian kedua-duanya ayah dan ibu mereka. Okey, kenapa Ustaz tanya soalan macam tu? Kerana Nabi Muhammad SAW ialah seorang anak yatim yang kematian bapanya. Jadi Ustaz akan cerita kepada adik-adik tentang bapa Nabi Muhammad SAW. Secara ringkasnya, bapa Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau berkahwin dengan ibu Nabi Muhammad SAW pada usia 24 tahun. Dan nama isteri beliau ialah ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab. Dan anak beliau siapa? Seorang sahaja. Kita semua sudah tahu siapakah ia? Nabi Muhammad SAW. Dan ayah Nabi SAW mempunyai 16 orang adik-beradik, 10 lelaki dan 6 perempuan. Jadinya, bagaimanakah kisah kematian ayah Nabi Muhammad SAW? Okey, semasa Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunya,
ayah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Syam untuk berniaga. Selepas selesai berniaga, maka pulanglah Abdullah ke kota Mekah. Sebelum pulang ke kota Mekah, Abdullah telah singgah ke kota Madinah untuk melawat saudara maranya di perkampungan Bani An-Najjar di Yasrib ataupun di Madinah. Tapi di sana Abdullah telah jatuh sakit sehingga meninggal dunia. Saat itulah Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan ibunya telah menjadi anak yatim. Jadinya maka dikuburkanlah Abdullah di perkampungan Bani An-Najjar. Itulah ceritanya bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim. Okey, baiklah adik-adik. Ustaz nampak macam ada yang tak selesa, macam gerak-gerak nak pergi mana tu? Nak minum air ke? Ke nak pergi ke tandas? Tak ada masalah, boleh. Jangan risau. Untuk sekejap lagi, kita akan sambung pelajaran kita untuk cerita yang seterusnya. Jadi, selesaikan dulu urusan adik-adik. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Kafa di Hijrah. Semudah belajar Kafa di hadapan TV. Baiklah adik-adik, sebelum ni Ustaz dah ceritakan kepada adik-adik tentang bagaimana kisah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita kembali kepada sebelum itu lagi, iaitu di manakah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad berada di perkampungan Bani Sa'ad di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun, pada ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar pulang semula ke Mekah oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Halimatus Sa'diyah menghantar semula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah? Kerana ada beberapa kebimbangan yang Halimatus Sa'diyah risaukan. Apakah ia? Ada 2 peristiwa besar. Yang pertama ialah, ingat lagi tak cerita sebelum ini? Cerita tentang dada Nabi Muhammad SAW telah dibelah oleh 2 malaikat. Yang pertama. Untuk yang keduanya ialah, ada beberapa orang Nasrani daripada negeri Habasyah telah datang ke perkampungan Bani Sa'ad. Mereka orang Nasrani tersebut melihat Nabi Muhammad SAW dan mendapati Nabi Muhammad SAW ni ada tanda-tanda yang istimewa, yang mana ia menandakan sebagai akan lahirnya Nabi akhir zaman. Maka orang Nasrani tersebut telah pergi berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah dan memberitahu Halimatus Sa'diyah mereka hendak mengambil Nabi Muhammad SAW pulang ke negeri Habsyah. Jadi itu yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah risau untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka Halimatus Sa'diyah pun bawalah Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah dan disambut oleh ibu Nabi Muhammad SAW dengan penuh perasaan gembira. Maka tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama dengan ibunya dan juga seorang pengasuh. Siapakah pengasuh tersebut? Nama beliau ialah Ummu Aiman. Jadi, siapakah Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ialah hamba perempuan yang ditinggalkan oleh ayah baginda SAW sebelum berniaga ke negeri Syam. Jadinya, Ummu Aiman tersebut telah menjaga ibu Nabi iaitu Aminah binti Wahab sepanjang kehidupan beliau selepas kewafatannya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan apabila Nabi Muhammad SAW tinggal bersama dengan ibunya, maka Ummu Aiman telah menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Maka tibalah waktunya Aminah ingin membawa Nabi Muhammad SAW melawat saudara mara mereka di sekitar Mekah dan Madinah. Jadinya, selepas selesai melawat ataupun menziarahi saudara maranya di Mekah, maka
Aminah bersama dengan Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah. Maka tibalah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan mereka pun menziarahi saudara mara mereka di sana. Di samping itu, bukan saudara mara sahaja yang mereka melawat. Siapakah lagi? Aminah membawa Nabi Muhammad SAW menziarahi pusara ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW yang berada di perkampungan Bani Najjar di Madinah. Jadinya selepas sebulan berada di Madinah, maka tibalah masanya Aminah bersama dengan Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang semula ke Mekah. Tidak jauh daripada kota Madinah, tiba-tiba Aminah pula jatuh sakit hingga meninggal dunia. Di manakah tempat tersebut? Tempat tersebut bernama Abwa. Maka Aminah dikuburkan di tempat yang bernama Abwa. Jadi sedihlah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan adik-adik, semasa dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad SAW telah kehilangan ayahnya. Dan seterusnya, tak sampai 1 tahun bersama dengan ibunya, masih belum cukup kasih sayang yang diberikan oleh ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya pula telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka sedihlah Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas itu Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang semula ke Mekah dan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Datuk Baginda SAW. Siapakah Datuk Baginda itu? Iaitulah Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW pun tinggallah bersama dengan datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW sebagaimana Abdul Muttalib menyayangi ayah Nabi SAW. Jadinya begitu banyak kasih sayang yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan kesedihan Nabi SAW. Tetapi adik-adik, selepas 2 tahun kematian Aminah, Abdul Muttalib pula yang meninggal dunia. Betapa hebatnya ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dilahirkan telah diuji, selepas dilahirkan telah diuji, sempat merasai kasih sayang dengan ibunya walaupun sekejap. Yang terkini datuknya pula telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa adik-adik? Kenapa? Mesti adik-adik rasa pelik. Kenapa Nabi, orang yang mulia, diuji sebegitu rupa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin melatih Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang hebat. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW telah menjadi pemimpin yang teragung di dunia. Insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita selepas ini. Apakah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW selepas kematian datuknya Abdul Muttalib. Jadi jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Kafadi Hijrah, semudah belajar Kafa di hadapan TV. Macam mana adik-adik? Faham tak cerita yang Ustaz sampaikan tadi? Ustaz tahu, panjang. Ada yang dah berasap kepala tu, Ustaz nampak? Ada keluar asap kat kepala. Cuba cek kepala masing-masing. Uish, ada asap sikit-sikit. Ada bau tak? Ada bau hangit tak? Nanti terbakar kepala nanti. Okey, kita sambung lagi. Banyak lagi cerita yang Ustaz akan kongsikan kepada adik-adik. Okey, untuk itu Ustaz akan undurkan balik cerita tadi sebelum kematian Datuk Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama Datuk Nabi Muhammad SAW itu tadi? Ustaz tak dengar? Kuat lagi. Ya, betul. Abdul Muttalib. Jadinya cerita dia macam ni. Nak dengar tak? Okey. Nampak macam ramai yang nak dengar tu. Okey, Ustaz akan ceritakan. Okey, Abdul Muttalib, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah memanggil anak-anak beliau yang ramai tadi yang Ustaz cerita
telah berkumpul dan bertanyakan kepada anak beliau, siapakah yang akan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya beliau meninggal dunia. Jadinya daripada ramai-ramai adik-beradik mereka itu tadi ataupun daripada ramai-ramai anak Abdul Muttalib itu tadi, tidak ada yang sanggup untuk menjaga, bukan kerana tidak sanggup, kerana tidak berani untuk menjaga, takut-takut tidak dapat memberi kasih sayang yang begitu baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memilih dengan siapa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tinggal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memilih siapa? Cuba teka. Siapa tahu? Tak acilah, mesti ada orang bagi tahu ni. Ustaz yakin mesti ada orang bagi tahu adik-adik ni. Betul lah adik-adik cakap tadi. Abu Talib. Bagus. Abu Talib. Maka selepas kematian datuknya Abdul Muttalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tinggal dengan bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Okeylah adik-adik. Maka setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz akan ceritakan kepada adik-adik dan Ustaz nak adik-adik pun menceritakan sama dengan Ustaz apa yang kita telah dapat pada hari ini. Okey, boleh tengok di peta yang telah Ustaz buat. Okey, jom kita tengok sama-sama. Di dalam pelajaran kita pada hari ini telah ada 3 orang yang membuat pergerakan. Yang pertamanya Halimatus Sa'diyah, yang kedua Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga perjalanan Aminah binti Wahab, iaitu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok macam mana pergerakan mereka. Contohnya yang pertama adalah Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah daripada perkampungan Bani Sa'ad telah bergerak ke Mekah untuk menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula yang kedua. Siapakah yang kedua tadi Ustaz cerita? Yang kedua ialah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadinya apakah pergerakan Abdullah bin Abdul Muttalib ini? Daripada Mekah telah pergi ke Syam untuk berniaga. Selepas selesai berniaga, pulang semula ke Mekah tetapi singgah sebentar di Madinah, iaitu perkampungan Bani An-Najjar, tetapi jatuh sakit dan meninggal dunia. Kita tengok seterusnya. Yang ketiga ialah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ingin melawat saudara mara di Madinah serta melawat pusara suaminya, iaitu Abdullah di Madinah. Bersama dengan Ummu Aiman, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Madinah dan tinggal di sana selama sebulan. Selepas sebulan, dalam perjalanan pulang ke Mekah, telah jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa. Maka itulah pergerakan daripada 3 orang yang telah Ustaz ceritakan dalam pelajaran kali ini. Okey, untuk tugasan adik-adik di rumah. Ustaz ada tugasan untuk adik-adik di rumah. Apakah tugasan dia? Ustaz akan bagi cabaran kepada adik-adik. Apakah itu cabaran dia? Cabaran ia ialah cabaran selawat kafadi hijrah. Macam mana nak buat tu? Okey, macam ni. Ustaz buat selawat, bukan Ustaz yang buat, adik-adik yang buat. Cuma Ustaz tunjukkan contoh. Contohnya, Ustaz buat selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, adik-adik boleh buat versi adik-adik sendiri, berselawat, rakam, ambil video, upload dalam Facebook. Jangan lupa hashtag Kafadi Hijrah, cabaran selawat Kafadi Hijrah, semudah belajar kafah di hadapan TV. Okeylah, itulah cabaran kita pada hari ini dan insya-Allah Ustaz harap adik-adik ramai-ramai ajak kawan-kawan tu sama-sama upload dalam Facebook. Kita buat selawat, kita sebarkan selawat di dalam media sosial masing-masing. Boleh tak adik-adik? Bagus. Itulah yang kita mahukan. Tunjukkan kecintaan kita, tunjukkan kebuktian ataupun pembuktian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Segala kelemahan daripada kelemahan ustaz sendiri, dan segala kelebihan itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa buat tugasan yang telah ustaz bagi tahu sebentar tadi. Insya-Allah jika direzekikan oleh Allah, kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله